Hari ini seperti yang saya sebut, merudum ringgit dalam keadaan ekonomi Asia tidak merudum. Kita merudum dulu. Dan tidak ada maklumat. Betul, beliau kata. Saya kalau di parlimen, bila Tengku Zafrul, saya malas nak tanya banyak-banyak. Ya, kerana saya tidak fikir jawapan dia itu jawapan yang sepatutnya disampaikan oleh mana-mana Menteri Keuangan yang bertanggungjawab. Bila kita cakap soal bank, rakyat susah, peniaga-peniaga kecil susah nak kena bayar. Dia jawab mempertahankan bank, bukan mempertahankan peminjam orang di bawah. Tu pun ada orang boleh datang, ya Muhammad. Menyampah aku tengok. Ya. Ini yang saya sebut bangang ni. Bank Negara Malaysia BNM mempunyai hak dan kuasa dalam membuat keputusan berkaitan dengan kadar dasar semalaman OPR tanpa perlu membabitkan campur tangan kerajaan bagi memastikan kestabilan ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata hak dan kuasa yang memberi kesan kepada ekonomi negara telah diberi pengkhususan masing-masing seperti yang termaktub dalam peraturan dan undang-undang Malaysia. Ikut peraturan dan undang-undang sekarang ini, OPR itu keputusan bank negara, bukan keputusan Menteri Keuangan. Jadi, kalau bincang, saya boleh bincang. Tapi itu adalah wewenang bank negara. Ya betul, sebab itu dia lihat apa-apa tindakan, dia ada pengkhususan. Bank negara itu soal keuangan, monetary policy. Keuangan itu fiskal. Ekonomi itu dari segi makro. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan bahawa Bank Negara Malaysia BNM memutuskan sepenuhnya kenaikan kadar dasar semalaman OPR. Anwar juga menegaskan beliau telah menggesa BNM agar meneliti juga isu fiskal dan keyakinan keseluruhannya berhubung kenaikan OPR. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Muhammad Razim Majidin pada waktu pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat pada Selasa. Tentang OPR, seperti kita tahu, daripada masa kerajaan dahulu, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, OPR ini diputuskan sepenuhnya oleh Bank Negara kerana itu undang-undang yang dibuat oleh Yang Muhammad dulu. Tapi seperti mana saya jawab awal tadi, kita harus juga terima kenyataan kenaikan OPR seperti mana berlaku di Singapura itu akan membantu mengurangkan, memperkukuh nilai mata wang. Hanya kita terpaksa berdepan dengan masalah kejatuhan ringgit. Walaupun berlaku di seluruh dunia, tetapi ringgit itu agak tercabar. Di antara lain kerana kadar faedah kita rendah. Di antara yang paling rendah di rantau ini. Jadi bila dalam dialog mahasiswa mereka tanya, saya kata kalau saya ada $1 million Amerika Syarikat, saya nak buat simpanan tetap. Malaysia atau Singapura atau Indonesia. Pulangan di Indonesia dan Singapura lebih tinggi kerana OPR dia itu jauh lebih tinggi. Walaupun sistem di Indonesia tak panggil, di Singapura tak panggil OPR. Tapi kalau saya naik kadar faedah, peniaga kecil, rakyat akan terbeban. Peminjam hutang rumah akan terbeban. Kalau saya tak naik, ringgit jatuh sedikit. Jadi kalau tanya saya sebagai yang bertanggungjawab, di antara ringgit jatuh sedikit dengan beban kepada rakyat, saya pilih untuk menyelamatkan rakyat daripada kedudukan ringgit. So dia kata antara ringgit jatuh sedikit dengan beban kepada rakyat, saya pilih untuk menyelamatkan rakyat daripada kedudukan ringgit, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. So dia buat binary lah. Dia kata ringgit ini lemah sebab jurang antara kadar faedah di Malaysia dengan kadar faedah di antara lain di Amerika Syarikat terlalu tinggi.
dan dia buat keputusan untuk tidak menaikkan kadar faedah OPR, ya, sebab dia tidak mahu membebankan rakyat Malaysia dengan pembayaran hutang, pembayaran kadar faedah yang meningkat. So dia cakap begitulah. Dia kata kalau kita nak kukuhkan ringgit, kita naikkan OPR. Bila naikkan OPR, orang yang nak simpan ke Malaysia, simpan duit mereka ataupun melabur duit mereka, mereka akan datang ke Malaysia sebab jurang dia tak terlalu besar. Kalau tak, dia akan hantar ke negara di mana interest rate dia tinggi lah, pulangan dia lebih tinggi. Syaril, saya berpendapat bahawa ni pilihan yang dibuat oleh PM ni problematik. Tak berapa tepat. Mungkin Syaril nak mulas. Ya, ni saya nampak macam standard lah. PMX ni dia hebat banyak benda. Antaranya adalah dengan ucapan dia. Dia consummate politician in many ways. And one ways ialah membayangkan macam KJ katakan, oh, disebabkan ringgit jatuh, saya explain kat rakyat, saya sanggup berkorban lah, biarlah ringgit ni jatuh sedikit selagi OPR tu tak naik. Soal faktor-faktor ringgit naik turun ni kita bincang kejap lagi. Tapi point dia, KJ, dia kena jaga-jaga. Kita selalu duk bercakap dan dia sendiri bercakap bahawa Bank Negara adalah badan yang bebas menentukan dasar monetary. Central Bank Independence. Suddenly you are basically giving the picture yang you yang menetapkan OPR tak naik. Tak boleh lah macam ni. Bila OPR naik, kata Central Bank Independent. Bila OPR naik, cakap ini adalah kebebasan monetary Bank Negara Malaysia, kita kena hormat, bla bla bla, kena bagi faham. Lepas tu bila dah bagi faham dah lah, bila benda tu cantik pada you, dia kata, this is my decision. I want to own this decision. Cannot. Betul. Jadi saya rasa itu yang paling berbahaya sebenarnya. Yang kedua ni, nak cakap pasal menyelamatkan rakyat. PM also dia sengaja ignore yang rakyat juga terkesan disebabkan imported inflation. Ya. Macamlah kita, benda yang kita semua beli, benda asas dibuat di Malaysia. Ya. Banyak benda asas yang kita beli ni yang kita terpaksa import. Tak, waktu sebelum PRU kan dia duduk balun Barisan Nasional kata, oh, kita punya food import bill banyak lah, bawah BN dan sebagainya. Betul, sekarang ni imported juga. Ya, so bila dia buat pilihan yang binary macam ni, saya rasa, saya faham lah apa yang dia cuba nak sampaikan. Ya, dia dari segi politik kita faham. Penelitian dasar tu pun saya faham lah. Ada kesan sikit OPR kepada ringgit dan sebagainya. Tapi bila dia buat pilihan binary macam ni, saya rasa it's not accurate, because dia memberikan bayangan pada pasaran luar. Yang bab politik ni you boleh goreng lah macam mana, tapi kat luar orang akan cakap is the Prime Minister of Malaysia saying he's the one deciding monetary policy. That's a dangerous message to send out, right?